Sekarang ni Mas kena kuat, Mas kena sabar. Tak. Mas, dah. Abang. Abang lepaskanlah Mas. Abang tinggalkan je lah Mas dengan anak. Abang pergi ambil Mimi tu je. Abang bawa lah dia. Abang pergi tinggalkan kita ni. Penat tak tengok abang nak berkorban untuk kita. Mas istighfar, Mas. Apa Mas cakapkan ni? Cuba istighfar banyak-banyak. Istighfar. Cuba banyak bersabar. Cuba banyak istighfar. Kenapa Mas tak kena cakap macam ni sampai tak macam ni sekali? Abang tak faham, Mas. Mas, sekarang ni Mas kena kuat. Mas kena kuat untuk abang. Untuk Mimi. Untuk Kira. Macam mana nak kuat? Yang sakit dan menanggung tu Mas, orang lain tak sakit. Macam mana nak kuat? Sekarang ni dah tahu nak mati dah pun. Nak kuat macam mana? Ambil tisu dulu, lap dulu air mata anda. Okey, itu tadi sedikit sebanyak sedutan daripada drama Matahari Tak Bercahaya. Lakonan hebat Fatah Amin dan juga Nat Zainal. Yang sebenarnya Kak Syirah, sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Apabila sebuah perhubungan itu diuji dengan mungkin ujian yang tidak terduga, adakah seseorang itu akan terus setia dan berkorban. Betul tu Yana, dan untuk kita kata orang rancakkan lagi kita punya perbualan, pastinya bukan kami berdua. Kami bawakan kepada anda 3 orang tetamu di studio. Saya perkenalkan di sebelah kiri lebih dahulu Kak Sharifah Syahura. Sihat ya Kak? Oh, sihat. Alhamdulillah. She green hari ni. She green hari ini. Yes. Hijau warna yang kata orang benda alam kan. Okey, dan di tengah pula Izu Islam. Sihat Izu? Baik, alhamdulillah. Isteri sihat? Baik. Isteri cukup. sedang bersama. Isterinya berada di sebalik kamera kami. Di mana-mana saja mesti ada. Ya, jadi nak cakaplah. Hati-hati bercakap lepas ni. Ada yang lemah hati. Gurau. Dan di kanan sekali adalah Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perundi motivasi. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Nampak pun sihat. Saya tak tanyalah. Alhamdulillah. Alamak, habis tadi nampak tak sihat. Sihat juga. Tapi lebih sihat ataupun tidak bergantung kepada jawapan. Jawapan Kita tahu kenapa dia sihat. Faham, kita faham Alamak, situasi tu. takutlah pula. Okey, baik. Okey. Untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, bila kita bercakap tentang kesetiaan, bila kita bercakap tentang pengorbanan, saya tak nak tanya terus kepada Dr. Tengku. Saya nak tanya dulu kepada Kak Sharifah Syahura. Muka dia tadi macam tak puas hati je tau. Okey. Simple je, Kak Sharifah Syahura. Lelaki dengan perempuan siapa lagi setia? Tak payah fikir. Tak payah tanya je. Perempuanlah. Sebab? Ya, kita memang lumrah je. Kita sangat memang setia. Mana-mana pun dalam dunia pun wanita setia kecuali dikhianati. Kenapa dia ditekankan Sakit. penekanan di situ? Okey, setia kita dah tanya. Siapa pula yang lebih banyak berkorban? Kita juga nak menang. Kita ni memang jenis yang lembut, banyak beralah kita. Kita juga yang mengandung 9 bulan. Kita juga yang beranak. Kita yang ada alahan. Betul. Kita tanggung semua. Izu ada apa-apa nak diperkatakan? Saya wakil kepada lelaki. Kita kalau setia memang perempuan yang Ya, geng. Tapi kalau yang berkorban betul. Wanita juga. Jawapan selamat. Nasib baik. Tidak, panggil awik. Doktor pula macam mana? Senang jadi aja soalan. Ini sebab isteri ada kat depan kan asal ni. Kalau dia tak ada pun saya cakap juga. Dia sama. Sebab dia tengok kat rumah. Kalau kita tanya orang perempuan, pastinya orang perempuan kata wanita lebih setia. Tanya pada orang lelaki, persepsi orang lelaki berbeza pula. Betul. Sebenarnya lah. Bila kita ambil kalau soal gender, ada lelaki yang setia, ada lelaki tak setia, ada perempuan yang setia, ada wanita yang tak setia. Okey. Jadi dia ada kadang-kadang kesetiaan itu akan
hilang atau tergugat kerana ada sesuatu yang trigger. Yang menyebabkan kesetiaannya berubah misalnya. Kan, dan kadang-kadang kita memanglah bila kita kesetiaan ni sangat subjektif. Kan, antara seorang individu dengan seorang individu dan juga persepsi masing-masing berbeza tentang istilah kesetiaan itu tadi. Kan, kalau bagi orang kan, apa maksud setia? Oh, setia maksudnya contoh kalau di tempat kerja. Setia maksudnya kerja dekat situ dari muda sampai ketua tak bertukar-tukar tempat kerja. Kan? Itulah pasangan dia daripada muda sampai ketua dah tak ada yang lain dah. Misalnya itulah kekasih hati dia sampai daripada dulu sampai sekarang. Ada pada orang pula dia kata dia setia apabila dia memberikan tanggungjawab, dia menunaikan apa yang patut, amanah yang diberikan, semua perkara yang patut dilakukan diberikan, kemudian diberikan sepenuh kasih sayang. Pada dia dah jalankan apa yang patut dalam istilah kesetiaan itu tadi. Jadi perkara ni kalau kita bincang, dia boleh panas, dia boleh hangat, dia boleh bergaduh. Dia boleh ada yang tak hati tu. Kan? Jadi sebab tu, pada saya dia subjektif. Betul. Yang penting mereka yang terlibat dalam membicarakan tentang kesetiaan itu, dia berpuas hati dengan pasangan dia. Betul. Berpuas hati. Bila dia berpuas hati, dia seronok, hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Apa lagi yang kita nak cari kan? Betul. Jadi itu yang paling penting sekali dalam hidup. Okey, baik doktor. Jadi kalau kita punya pembincangan pada hari belum habis, kita baru nak buka lima. Okey, kalau sentuh mengenai pengorbanan pula, apa boleh kita faham pengorbanan terhadap pasangan? Okey, pengorbanan dia kita boleh ambil daripada pelbagai sudut. Pengorbanan masa, pengorbanan perasaan, pengorbanan wang harta benda, kan, pengorbanan dari segi kasih sayang. Jadi oleh sebab itu bila kita kata pengorbanan, dia mestilah sesuatu yang dilakukan untuk atas dasar amanah, tanggungjawab dan untuk memperkukuhkan lagi kesetiaan itu tadi. Kalau kita tengok bagi orang lelaki ya kan, siapa yang kalau tanya, siapa yang lebih banyak berkorban? Orang lelaki, orang perempuan macam soalan tadi kan. Sebenarnya bila pengorbanan, orang perempuan banyak berkorban, orang lelaki pun banyak berkorban, tetapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Orang perempuan bukan mudah nak untuk mengandung anak 9 bulan, menyusukan anak 2 tahun, nak jaga dia lagi, nak besarkan anak. Ini bukan kerja yang mudah. Saya ada 10 orang anak kot, kan. Jadi kita tengok macam mana pengorbanan seorang wanita tu tak boleh digantikan. Orang lelaki pula dia keluar mencari rezeki, kan, berkorban apa semua, segala apa yang diperlukan. Jadi kita tidak kederat, tapi kita tak boleh kerana kita kenal ada seorang lelaki yang tak setia, maka kita kata semua lelaki tak setia. Kita tak boleh buat macam itulah. Dan bererti juga Dr. Tengku, kayu ukur untuk setiap individu tu dari segi kesetiaan dan pengorbanan tu berbeza-beza. Ya, betul. Betul tak? Betul. Okey, baik. Ni saya nak tanya dekat orang kita. Dia bukan tak puas hati je dari tadi. Tak, saya teringat satu cerita Korea ni. Okey, yang dia cerita tentang apa tak? Seorang wanita ni, isteri ni, dia dah berkorban untuk keluarganya untuk satu tempoh yang lama. Makan pakai suami, makan pakai anak-anak, semua yang dia itu yang producer kita cakap kat telinga ni. Nama cerita Korea tu tak ingat apa. Okey, dia dah berkorban apa sahaja semuanya. Tetapi tidak dihargai. Sampailah pada satu hari tu dia stop buat semua benda. Dia tak indahkan langsung pakaian dan makan suami dia. Sampai suami dia terkapai-kapai apa yang sedang berlaku sekarang ni. Begitu juga dengan anak dia. Kadang-kadang kita orang perempuan ni apabila bercakap tentang setia dan pengorbanan ni, kita mahu dihargai. Kalau tidak dihargai, dari situ mungkin akan terbit rasa yang fed up. Betul atau tidak? Sebab kita setia pada yang satu. Jadi apa yang kita buat adalah hanya untuk dia. Jadi siapa lagi nak hargai kita melainkan dia. Kadang-kadang lelaki ni dia mungkinlah sifat lelaki yang tak nampak. Yang macam mana dia nak express benda tu. Tapi kita sebagai perempuan ni kadang-kadang melalui satu kata, contohlah cantik. Cantiknya itu pun dah rasa macam bunga-bunga dah. Betul. Kan? Walaupun sebenarnya kita tak cantik. Contohlah. Ucapan terima kasih pun. Terima kasih. Terima kasih hidangkan saya. Jadi benda-benda itu sebenarnya untuk orang datang daripada orang yang kita setia tu sangat besar. Betul. Kadang-kadang tolong basuh pinggan sama-sama. Ya, kan? basuh pinggan juga. Saya basuh pinggan. Isu buat tak kat rumah? Saya buat. Saya basuh pinggan, saya lipat baju, saya basuh baju. Basuh baju pakai mesin. Sekejap. Saya tanya, Kak Awin betul ke? Okey, betul. Awin memang saya nampak, bukan saya kenal Awin. Kalau ni, memang saya nampak Awin memang setia dengan dia dan sentiasa berada dengan dia. Betul. Kalau dia
seorang hero cari orang lain, saya memang akan tampar dia ni. Wah, dengar tu. Itu pengorbanan yang Kak Syura nampak daripada luar, betul tak? Betul. Banyak korban. Kau tanya pasal pengorbanan, Okey, saya rasa my wife lebih banyak berkorbanan daripada Izu dari segi masa, tenaga dia. Sebab kalau cakap pasal masa, dia seorang wanita yang kalau pergi kerja, boleh je saya pergi kerja sendiri and then dia boleh je buat kerja dia, kerja lain. Tapi sebabkan saya nak dia ada dengan saya je, saya bawa dia pergi mana-mana. So dia berkorban masa dia untuk buat benda lain tu untuk bersama dengan saya. Walaupun kadang-kadang saya kena tinggal dia. Contoh kita pergi set, dia duduk sana, saya tengah berlakon dekat sini. So kalau tengok pada pengorbanan dia tu, dia sanggup duduk. Saya panas, tunggu. Dia pun panas sama dengan saya. Sanggup tunggu dekat saya dekat set. Walaupun masa tu dia boleh je pergi mana-mana shopping ke apa ke kan. Tapi dia, itulah yang saya boleh katakan pengorbanan yang paling besar. Dan yang sebenarnya yang paling besar pengorbanan yang isteri saya buat untuk saya adalah menerima saya seadanya. Daripada awal. Sedangkan saya ni awalnya tak ada apa-apa pun. Saya seorang pembacuh air yang kenal dia sebagai seorang toke salon. Wow. Betul-betul. Adakah dengan memberi air bancuhan si pembacuh air ni tadi jatuh cinta? Itu benar. Ini drama kasihan baru. Masuk rambut kerinting lagi. Rambut panjang kerinting, betul. Rupanya masih rambut kerinting lagi. Betul. Okey, menarik sebenarnya kan apa yang Izu cerita ni kan, Dr. Tengku. Sebab kita selalu dengar orang kata isteri tu diuji di awal perkahwinan apabila suami tu tiada apa-apa. Tetapi suami pula diuji apabila mungkin di kemudian dalam tempoh perkahwinan itu dia dah ada segala-galanya. Betul ataupun tidak, Dr. Tengku? Itu bagi orang yang melihat kasih sayang dari sudut kebendaan. Okey. Tetapi bagi orang yang melihat kasih sayang dari segi apa yang ada di hatinya, peribadinya, akhlaknya, soal kecantikan, soal kebendaan, sebab benda tu semua yang hari ini cantik, satu hari tidak akan cantik lagi, yang muda akan jadi tua. Betul. Malah cantik ni boleh make up, boleh bedah plastik, boleh buat macam-macam untuk cantik. Kebendaan sesuatu yang boleh sentiasa dicari kan bersama-sama dan sebagainya. Jadi bagi orang yang begitu mungkin bila dia dah ada, dia sebenarnya saya nak bagi perumpamaan macam kanta pembesar. Kanta bila kita letak di bawah satu benda, dia membesarkan sesuatu. Baik kekayaan, kedudukan, darjat, nama, sanjungan. Dia umpama kanta yang membesarkan apa yang ada di dalam. Contoh, katalah engkau ni kan, sejak bila dah dulu tak gatal, bila dah ada duit gatal. Contoh. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dulu pun dia dah gatal. Cuma gatal dia kecil-kecilan. Tak ada magnifying glass. Bila dia ada harta, ikut bajet masa tu lah. ada kedudukan, maka gatal dia besar-besaran. Dulu dia dah penderma, suka tolong orang, tapi tolong kecil-kecilan. Tetapi kerana sikap baik itu memang ada dalam dia. Bila kekayaan menjadi kanta yang membuatkan dia derma besar-besaran. Jadi apa yang saya nak beritahu, benda tu tak ada kaitan dengan tu semua, benda tu kat dalam hati kita. Kan? Kalau kita pegangan kita, value nilai kita bagus, sama ada kecil ke, besar ke, miskin ke, kaya ke, ada nama ke, tak ada nama ke, kita macam tu juga. Saya daripada dulu seorang yang boleh dari keluarga asnaf. Sampai sekarang ni ada nama, ada kedudukan apa semua. Tapi kalau orang jumpa saya, macam itulah Dr. Tengku Asmadi. Sebab apa? Dia tidak menjadi satu kanta yang membesarkan benda-benda yang buruk. Jadi sebab itu yang paling penting nilai yang kita pegang dalam hidup. Betul apa yang Dr. Tengku Asmadi cakap. 7 tahun yang lalu saya mula pertama kali mengenali Dr. Tengku Asmadi. 7 tahun kemudian masih lagi orang yang sama. Baik, alhamdulillah. Jadi tak boleh pakai kata-kata lelaki diuji saat punya segala, wanita diuji saat lelaki tak punya apa. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab dia kebetulan dia ambil sampling orang. Siapa yang dia ambil sampling? Dia ambil siapa sebagai contoh. Jadi ramai lagi orang yang contoh yang bagus-bagus yang boleh kita ambil contoh. Kenapa pergi ambil yang itu? Nak buat satu peribahasa baru pula hari ini. Tapi betul juga kan Kak Sharifah, Syura dengan Izu, sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang ujian ni, bukan waktu kita tiada apa-apa sahaja kita diuji. Apabila kita ada apa-apa pun tetap diuji. Betul tak? Terutama kalau kita nak ambang perkahwinan pun kita sebenarnya kadang-kadang dibalik-balikkan juga kan. Tapi kalau Kak Syura melihat, kalau dari segi perkahwinan ni, kalau kita cakap perkahwinan, kesetiaan tu akan diuji selepas 3 tahun selalunya. Bila dah lama.
Dia dah kenal masing-masing. Kan dah tiap-tiap hari jumpa, kita dah menghadap dia dan diuji apabila selepas itu. Bila setahun kahwin lah, sweetnya memanglah. Kan, sweet sentiasa. 2 tahun? Kalau 2 tahun kahwin, 2 tahun lagi pun sweet masih lagi sweet-sweet kan. Masuk 3 tahun? 3 tahun, kita dah kena check telefon dia lah. Sweet and sour. Kita dah nampak dia bawa telefon dah dalam toilet. Dah mula dah. Dah mula dah.